سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita masuk kepada kitab salat. Langkah sikit dan langkah, insyaAllah lah. Langkah Covid bukan menjadi langkah anda, langkah. Baik, jadi bahagian kitab salat itu bahagian tanggung kita biasa. Kalau saya akan masuk kepada faslun iman dalam salat. Masuk pada masa yang inama dan salat itu dalam faslun tepat pada masa yang awal kitab salat pada faslun inama dan salat itu insyaAllah bahagian tamu itu akan masa bagian itu فصل. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم شيخنا في الدارين امين. انما تجب الصلاه على كل مسلم بالغ عاقل. Hanya sebenarnya wajib sembahyang itu ke atas setiap orang Islam. Setiap orang Islam ini, kata Imam Ibn Hajar, mengampuni orang Islam yang memang Islam dan juga orang yang sebelum Islam. Seorang sebelumnya orang yang murtad, kemudian dia dia kembali balik jadi Islam, atau dia wajib sembahyang itu wajib ke atas dia ketika dia murtad. Maknanya dia mesti Allah juga pada ketika dia kembali semula kepada Islam. Balik lagi berakal lagi balik dan cukup umur sampai umurnya ba'aqilin lagi berakal. Zahirin lagi suci ia. Lagi suci ia itu mana tidak ada manik seperti haid dan nifas dan sebagainya. Wala qada'a 'alal kafir. Kenapa dia kata tidak ada qada', tidak ada qada' yang lazim mewajib ke atas orang kafir. Sebab apa? Orang kafir itu orang kafir asli. Orang kafir yang baru masuk Islam tidak diwajibkan qada'. Tidak diwajibkan qada, sekalipun wajib dalam masalah, sekalipun wajib ke atas mereka itu dan wujuba muqalabatin. Maknanya seperti itu. Sekalipun wajib ke atas mereka itu wujuba iqal di akhirat. Manakala orang kafir tidak pernah melakukan, dia tidak pernah masuk Islam dan dia meninggal dunia dalam keadaan tidak masuk Islam, maka nanti akan diiqab ataupun akan diazab di akhirat kerana tidak masuk Islam dan juga kerana tidak sembahyang. Adapun di dunia maka mereka tidak dituntut. Maksudnya kita orang Islam, pemerintah Islam tidak wajib menuntut mereka supaya mereka itu solat. Qala radhiyallahu anhu wala qada'a 'ala al-kafir illa al-murtad. Malaikat kepada orang yang murtad. Murtad boleh baca dua. Boleh baca dengan baris jar, boleh baca dengan mansub. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullah taala dia baca dengan jar. Ila al-badan maknanya. Al-kafir ila al-murtad. Dan mereka kafir, orang kafir murtad. Ada pun setengah ulama kata Imam ulama kata Syafi'i dan juga Imam Syafi'i dan juga Imam Rafi kata boleh baca dengan al-murtad. Baik, sama dia rezeki orang. Wala sabi dan juga tidak ada qada ke atas kanak-kanak yang masih yang kecil apabila dia telah balik tidak ada qada. Biha maknanya wala sabala biha pada dengan salat. Baik, ketiga. Wa yu'maru biha dan diperintahkan kanak-kanak yang masih biha disolati bisa berin pada umur 7 tahun. Maksud 7 tahun itu 7 tahun itu berapa dia kemudian masuk satu hari masuk 8.
Wa yudrabu 'alaiha, dan dipukul. Karena kata itu darban ghairu mubarrihin, dengan pukulan yang tidak apa jadinya, yang tidak menyakitkan. 'Alaiha ay ala salati li ashrin, pada usia 10 tahun. Jadi kata ulama-ulama fiqh, haitsu fi, sekira-kiranya pukulan itu memberi faedah kepada dia. Kalau pukulan itu tidak memberi faedah, maka tidak dipukul. Akan kanak-kanak itu sebab dia akan jadi lebih baik. Qala wala ala dhi hayd, ay wala qada'a ala syakhsin dhi hayd, juga tidak ada qada yang lazim ke atas orang perempuan yang haid, mempunyai haid, au jununin au idmanin, ataupun yang sedang yang gila, ataupun yang tidak sedar diri sepanjang sehingga habis waktu. Bihilafis sukri, bersalahan kalau dia hilang akal dengan keadaan syukur dan keadaan dia mabuk. Baik mabuk bila diitlaq util tasuk dalam kitab fiqh, maksudnya as-sukrul muta'addi, kuat muta'addi besar. Bila dibunuh dalam bahasa syukur dalam kitab fiqh, maknanya syukur yang disengaja. Maka tidak termasuk dalam masalah mabuk ini, mabuk yang tak sengaja. Pada mabuk yang sengaja kerana dia sendiri yang pilih untuk minum sesuatu yang memabukkan. Walaupun dia kata sikit tak mabuk pun, tapi dia sendiri yang pilih untuk minum, tapi tiba-tiba mabuk. Maka ketika itu wajib dia qada, dan dia berdosa wajib qada. Wahum baik. Walau zalat hadhihi asbab. Jadi kalau hilang semua sebab-sebab yang memawanya ini, segala benda yang menegah daripada wajib sembahyang ini, mawani wudu solat ini telah hilang semuanya. Wa baqiya min al-waqti takbiratul wajibatus solat, dan masih lagi berbaki daripada waktu solat itu satu takbir, pada waktu yang cukup untuk satu takbir Allah sahaja. Wajibatus solat, ada dia sedar ataupun dia hamil ketika mana masih lagi berbaki waktu dia itu pada satu waktu, satu takbir wajibatus solat, maka wajiblah sembahyang yang pada waktu tersebut. Wa fi qaulin yushtaratu raka'ah, satu qaul dalam mazhab Imam Syafi'i, yushtaratu raka'atun, disyaratkan ayyabqa min al-waqti qadru raka'ah, mesti ada lagi qadar satu raka'ah daripada waktu sembahyang. Wal awhamu wujubu li idraki takbirati takbirati akhir al-asr. Bermula qaul al-mazhab Allah Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan kata Imam Syafi'i yang kuat adalah wajib sembahyang zuhur dengan mendapat satu takbir, mendapat waktu satu takbir pada akhir waktu asar. Ini masalah zawal banyak orang haid atau orang yang bila yang sedar. Apabila dia habis darah dia pada akhir waktu asar, maka wajib sembahyang asar dan juga waktu zuhur. Wajib sembahyang asar dan juga waktu zuhur. Kenapa waktu asar itu adalah waktu yang mana waktu uzur dia, waktu yang boleh dia jamak dengan zuhur. Wal maghrib, dan juga wajib sembahyang maghrib akhir al-isya, ada di idraki rakaatin akhir al-isya, di idraki waktu rakaatin akhir al-isya. Dan wajib juga qada sembahyang maghrib dengan dia mendapat ataupun dia hilang manik dia tu, dia hilang uzur, dia kembali waras dia sebelum akhir waktu subuh, akhir waktu asar, sebelum masuk subuh, maka wajib sembahyang isya dan wajib juga sembahyang maghrib. Walau balagha fiha, masalah yang tadi dipakai masalah zawal dan walau balagha fiha atamaha. Sekiranya baliglah seorang sabi bisin, dengan baligh itu dengan umur, ketika mana di dalam salat atau masalah, mestilah dia sempurnakan sembahyang itu dalam keadaan dia sudah balik. Contohnya
dia sembahyang subuh, dia lahir subuh. Mak dia kata dia lahir subuh, pukul 6.30. Jadi muazzin qamat pada 65 masa hari bersih dia. Hari bersih dia 65 dia pun sembahyang. Jadi dekat pertama dia belum balik. Dekat kedua dia dah balik. Maka dia mulakan salat itu sebagai tidak belum balik, dan pertengahan sembahyang itu dalam keadaan balik. Pada balik di usia. Akan maha, maka wajib dia menyempurnakan wajiban wa ajza'at dan memadailah solat yang dia sembahyang tadi itu dengan ada sahih ada wajib sahih. Mana itu ajza'? Ajza' kata ulama wal ada'ul kafi disubuh kita abdi. Mana kita telah melaksanakan, kita telah menunaikan ibadah dengan menggugurkan kewajiban itu. Kalau tidak betul-betul dah buat untuk kali kedua, sekali pun bermula dengan ada kurang atau nusuk pada awal ibadah, tapi diteruskan dengan sekadar sempurna. Baik, au ba'daha au balagha. Ataupun dia balik itu selepas daripada masuk, selepas daripada solat. Sama ada balik itu dengan umur ataupun dengan akhir ataupun dengan ihtilal dan sebagainya, pada i'adata ala sahibihi. Maka tidak ada i'adah, tidak diwajibkan dia mula balik mengikut pendapat yang sahih dan mengikut ada wajah sahih itu mazhab dalam mazhab Imam Syafi'i. Qala itu masalah berkhilaf dalam mazhab lain, dan pada mazhab Syafi'i tak perlu balik walaupun dia sembahyang awal waktu tadi dalam keadaan belum balik, kemudian selesai kemudian mau balik bagi ataupun tak perlu lagi diulang balik. Walau qara'a amalnya. Baik, walau hadat sekiranya datang haid, au junna awal waktu, ataupun Allah bila dah dia itu pada awal waktu, wajibat tilka, maka wajiblah itu kesalatu in adraka qabla al-fardhi, sekiranya dia telah mendapat daripada waktu itu pada waktu. Wa illa ala, sekiranya tidak bersesuai, wa illa mudrik kena tadi. على حسب ترتيبه. على حسب disambung sikit lagi saya nanti saya sikit. Pada fasl fil adhan wal iqamah, ini satu fasal yang dijemah pada insyaallah. Qala al-adhan wal iqamatu sunnatun, bermula azan dan iqamah itu sunnah kedua-duanya. Wa qila fardhu kifayah, dan ada qil mengatakan fardhu kifayah. Wa inna ma yushra'ani lil maktubati, hanya saja dianjurkan kedua-duanya untuk sembahyang fardu. Tidak dianjurkan azan dan iqamah untuk sembahyang sunnah. Wa yuqalu fil fidi, dan dikatakan bagi sembahyang ini wa nahwihi, dan seumpama sembahyang ini mana daripada solat yang dituntut secara berjemaah. Solat nawafil alladhi tusyrahu jama'atan, apa dia kita baca as-salata jami'ah, as-salata jami'ah, as-salata jami'ah. Jadi wal jadidu nadbuhu lil munfarid, wal qawl jadi bagi Syafi'i rahimahullah taala sunnah bagi kita azan untuk orang salat bersendirian juga. Wa yarfa'u sawtahu, dan hendaklah dia mengangkatkan suaranya, hendaklah dia mengangkat suara syiar azan itu walaupun kalau kata berfaedah. Kalau dia sekali pun dia dalam keadaan sembahyang salat bersendirian, dia mengangkat azan. Dan hadis sahih Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, illa bi masjidin waqa'at fihi jama'atun, melainkan kalaulah dia nak sembahyang bersendirian itu di masjid yang sudah dilakukan padanya, sudah berlaku padanya jemaah. Wa yuqimu lil fa'itati qat'an, dan dia qamat sahaja. Kalau dia nak sudah habis waktu, dia nak sembahyang, adakah disunat dia nak sembahyang dengan azan juga ataupun apa? Maka kata Imam Nawawi, kalau sembahyang itu sembahyang yang sudah betul waktunya, maka dia hanya perlu iqamah saja. Sebab al-adhan itu satu kaul dari mazhab adalah hakun bil waqti. Ada kaul mengatakan al-adhan hakun bis salat. Wa yuqimu lil fa'itati wa la yu'azzinu fil jadid,
dan tidak lagi seorang itu mengazan pada qaul jadi manusia itu qaul jadi ila Imam Syafi'i untuk kalau Imam Nawawi al-qadimu al-haru wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi al-qadim, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, tua kan sebelum dia masuk ke Mesir, maka itu dikatakan lebih zahir dan lebih kuat. Wallahu a'lam bihadzal ma'lum. Wallahu a'lam. Fa in kana fawaid, sekiranya yang dia nak sembahyang itu adalah sembahyang itu ada banyak, ada fawaid yang lebih faedah. Maknanya kalau dah banyak sembahyang dia nak sembahyang, banyak sembahyang qada macam kisah yang tadi kan, dia kata la yu'adzin bi ghairi ula, maka dia tidak perlu azan melainkan untuk sembahyang yang pertama tu kalau nak sembahyang serentak dan waktu. Tapi kalau nak sembahyang skala dengan kita kalau nak sembahyang qada yang lain pula, maka sunat pada nanti apa dia ni azan pula untuk qada. Waktu tidak boleh jamaah bisa dan disunatkan bagi orang Jemaah wanita itu al-iqamah. Sunat bagi orang perempuan Jemaah sama-sama dia sama-sama mereka dia qamat saja dan adzan tidak disunatkan ila misalnya azan ala masyhur ay ala qaul masyhur Imam Syafi'i rahimahullah taala wal adzan mathna wal iqamatu furada. Dan bermula azan itu dua-dua. Maksudnya dua semuanya dapat dua. Wal iqamatu furada, lafaz iqamah itu satu-satu. Illa lafzal iqamah yang kata iqamah qad salat itu dia dua kali. Qala wa yusannu idrajuha, dan disunatkan idrajul iqamah. Disunatkan iqamah itu isra. Allahu akbar hadap baca dengan cepat. Allahu akbar iqamah disunatkan cepat. Wa tartiluha, dan ditartilkan azan ini disunatkan lambat. Wa tarji'u fihi ay wa yusannu tarji'u fihi bil adzan. Dan disunatkan tarjih pada azan itu, kita menyebutkan muazzin itu melafazkan secara sir